Kabinet bakal dirombak, isu ini dipetik dari Malaysia Now. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bakal mengumumkan rombakan kabinet pertamanya sejak memegang jawatan utama itu pada Ogos lalu, yang mungkin menjadi ujian sejauh mana beliau berjaya dalam memimpin gabungan kerajaan itu ketika perbelahan antara Bersatu dan kumpulan UMNO diketuai Najib Razak terus memuncak. Malaysia Now difahamkan rombakan kabinet itu mungkin berlaku seawal bulan depan, walaupun satu sumber dalaman UMNO berkata rombakan barisan anggota kabinet tersebut tidak akan dilaksanakan secara besar-besaran. Bagaimanapun tumpuan akan diberikan kepada Bersatu, menteri dan timbalan menteri dari Perikatan Nasional PN. Sebarang perubahan dari sudut keseimbangan parti-parti dalam kabinet ketika ini perlu memastikan gabungan kerajaan itu tetap utuh walaupun perbelahan dan serangan terus berlaku, terutama antara UMNO dan Bersatu. Dari sudut itu, sumber rapat dengan pentadbiran Ismail memaklumkan kepada Malaysia Now usahanya untuk mengimbangi antara kedua-dua gabungan itu bagi mengekalkan kesatuan kabinetnya lebih sukar daripada apa yang pernah dialami Dr. Mahathir. Dalam kes Mahathir, wujud perbelahan yang berterusan antara Bersatu dan PKR. Namun semua itu didiamkan walaupun kesatuan yang ditunjukkan itu terbukti tidak kekal lama. Bagi Ismail pula, beliau perlu berdepan dengan pimpinan partinya yang berterusan menyerang menteri-menteri yang ada dalam kabinet beliau. Kemenangan UMNO di Melaka baru-baru ini menyebabkan tekanan semakin hebat terhadap Ismail untuk mengenepikan sekaligus meletakkan menteri-menteri dari PN ke jawatan yang lebih rendah, kata sumber itu. Baru-baru ini Najib melancarkan serangan terbuka terhadap Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz ketika bekas Perdana Menteri itu meningkatkan gesaan supaya kerajaan membenarkan pengeluaran caruman kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Usahlah dengar nasihat Menteri Keuangan ketinggalan zaman PN, kata Najib. Akan tetapi mengenepikan parti-parti selain UMNO adalah tindakan bunuh diri bagi Ismail ketika lebih 50 ahli parlimen PN adalah antara yang menyokong dan sekaligus memastikan beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Satu sumber mengatakan walaupun Ismail menjadi Perdana Menteri secara kebetulan, beliau sadar kesan politik jika dilihat cenderung bersama atau bersekutu dengan Najib. Setakat ini beliau berjaya tunjukkan dirinya tidak dengar apa yang diperkatakan bosku, kata sumber itu merujuk gelaran yang digunakan Najib. Beliau juga hanya memberikan peranan kecil kepada Najib sebagai penasihat ekonomi, sementara Muhyiddin yang merupakan musuh utama Najib diberikan kuasa besar dengan jawatan penting menangani pelan pemulihan pasca pandemik. Dengan nasib politik Najib, begitu juga Zahid dilihat malap ekoran perbicaraan kes rasuah mereka. Ismail tahu bagaimana untuk tangani suara-suara dari luar, tambahnya. Sama ada rombakan akan menjejaskan kedudukan PN dalam jawatan utama kabinet, hanya satu bagian daripada isu itu. Ismail juga perlu menguruskan kumpulan anti Najib yang wujud dalam UMNO, kata sumber itu lagi. Mereka termasuklah Hishamuddin Husin, Khairi Jamaluddin, Syahidan Qasim, Anwar Musa, belum lagi pemimpin-pemimpin parti komponen BN yang sudah menunjukkan mereka tidak mahu dipimpin Najib dan Zahid. Kebanyakan anggota kabinet UMNO, MCA, dan MIC menolak cadangan Najib dan Zahid untuk keluar daripada kerajaan yang dipimpin Muhyiddin ketika kemuncak kempen dua pemimpin UMNO itu bagi menumbangkan kerajaan PN Julai lalu. Dengan sambitan mahkamah bahwa Najib bersalah dalam kes rasuahnya, sementara Zahid juga dilihat bakal menerima nasib yang sama, Ismail memiliki peluang untuk meneruskan tugasnya sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum yang mesti diadakan dalam tempo 17 bulan dari sekarang. Sehingga saat itu sama ada beliau akan menjadi Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah
masih belum dapat dipastikan.